Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan semua cerita yang Abang sampaikan dan Abang doakan supaya kita semua sentiasa dirahmati Allah, dilindungi Allah Ta'ala. Jadi Abang tak nak melalut panjang. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Cuma dua cerita kali ini memang betul-betul membuatkan Abang punya perasaan takut. Abang tak tahu kenapa cerita kali ni, cerita yang kedua dengan yang pertama lah. Cerita yang pertama ni betul-betul buat Abang rasa berdebar. Sebabnya semua watak yang ada dalam cerita ni masih lagi hidup dan masih lagi melakukan aktiviti yang Abang nak ceritakan. Jadi berat hati, tapi Abang sampaikan. Abang kata ini adalah orang punya harapan untuk cerita ni dijadikan iktibar. Itu cerita pertama. Cerita kedua adalah berkenaan dengan kisah seorang budak Kowe. Sekali lagi, dah banyak kali budak Kowe, budak kuku hantar cerita kan. Sebab walaupun orang yang berbeza tapi pengalamannya lebih kurang sama, tapi cuma yang Abang harapkan ia menjadi sesuatu yang boleh kita jadikan iktibar. Jadi tanpa membuang masa, Abang teruskan dengan cerita yang pertama. Kalau korang nak tahu, sekarang ni pukul 12.30, tapi ada sesuatu yang Abang nak beritahu. Kalau korang dengar, sekarang ni sebenarnya ada dengar satu suara tu. Dekat luar rumah ni dengar satu suara. Dekat belakang Abang ni sebenarnya adalah tingkap yang mengalir ke kubur tu kan. Jadi ada dengar suatu suara. Jadi kalau korang betul-betul pasang earphone, memang korang akan boleh dengar. Tapi Abang anggap ia adalah makhluk alam sebelah dan Abang tak kacau dia, dan insya-Allah dia tak akan kacau Abang. Kita hidup rukunlah dalam satu alam. Okey, Abang teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Cerita ni berlaku pada tahun 2010. Abang gunakan nama samaran, iaitu Intan dan juga Syafiq. Nama yang diharap-harap digunakan oleh Abang oleh sepasang suami isteri ni. Kisah sepasang suami isteri berlaku pada tahun 2010 di satu daerah di negeri Johor, dan Abang tak boleh nak beritahu sebab atas dasar keselamatan Abang juga. Pada tahun 2010, Intan dengan Syafiq mendirikan rumah tangga, berkahwin. Jadi, tapi sebelum Intan dengan Syafiq ni berkahwin, Syafiq dah diberitahu, Intan dah cakap awal-awal, kalau awak nak kahwin dengan saya, ada satu syarat, awak kena terima keluarga saya seadanya. Walaupun keluarga saya tidaklah sealim keluarga awak, tapi ini adalah takdir yang Allah dah aturkan untuk kita berdua. Mula-mula Syafiq macam tak faham kenapa Intan cakap macam tu. Tapi Intan cakap tunggu nanti selepas kahwin barulah dia tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat keluarga ni. Okay. Nak jadi cerita, Intan dah tak ada ayah. Intan dibesarkan oleh emak, seorang ibu tunggal. Masih lagi hidup sampai sekarang, sebab itu Abang tak nak beritahu nama tempat. Okey. Jadi dalam membesarkan anak ni, sebenarnya ibu tunggal ni adalah cabarannya sangat teruk, cabarannya sangat kuat, dan cabaran daripada masyarakat, daripada perasaan, cabarannya lebih sangat membebankan lah. Membesarkan lebih kurang 5 orang anak, dan Intan adalah anak yang sulung, perempuan. Jadi mungkin, Abang tak nak tuduh, tapi mungkin mengikut cerita Intan, mungkin sepanjang menjadi ibu tunggal, bila terlalu banyak dugaan yang diterima, emak Intan telah menuntut beberapa ilmu luar biasa. Ilmu-ilmu yang bukan daripada ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk perniagaan, sebab mak dia ni adalah seorang jurujual yang berjaya. Lepas tu juga untuk tujuan melindungi diri. Jadi mak Intan ada banyak ilmu. Ilmu susuk lah, ilmu pelaris lah, ilmu seri muka lah, seri badan lah. Semua ilmu-ilmu mak dia ada. Sebenarnya Intan pun tak nak tuduh yang emak dia ni adalah seorang perempuan yang tidak mematuhi agama. Allahu Akbar, suara dia seram pula. Tidak mematuhi agama, tapi itulah yang nak jadikan cerita kan, nak jadikan iktibar. Jadi membesarlah Intan dengan hasil usaha mak dia, dengan pertolongan, dibantu dengan ilmu-ilmu yang mak dia amalkan. Sebenarnya pokok pangkal daripada Allah Ta'ala juga, tapi itulah jalan ceritanya. Okay. Jadi bila Intan dah membesar ni, Intan telah diberikan satu loket
rantai katanya adalah untuk perlindungan diri, dan semua anak perempuan iaitu adik-beradik Intan dapat loket yang sama. Sebabnya mak dia kata kita ni sebagai seorang perempuan kita mesti kelihatan cantik, pada masa yang sama kita mesti berjaga-jaga takut orang ambil kesempatan. Jadi kalung tu sebenarnya Intan pakai sepanjang dia belajar dekat kolej, dia pakai je kalung tu. Tak jadi masalah pun. Cumanya setiap kali orang cuba mendekati diri dia, orang tu akan diganggu dengan mimpi, dengan macam benda-benda yang pelik. Tapi Intan anggap itu adalah, yelah mak dia dah kasih kan. Dia pun tak terfikir sebenarnya waktu tu itu adalah sebahagian daripada khurafat. Kalau penonton abang yang bukan Islam, khurafat tu maksudnya kita minta pertolongan selain daripada Tuhan yang satu. Itu Jadi selain daripada Allah Ta'ala lah kalau dalam Islam. Jadi Intan tak terfikir sebenarnya itu adalah barang khurafat. Tak apalah dia pakai, tak jadi masalah. Dan bila Intan berkenalan dengan Syafiq, pada masa yang sama Syafiq ni pula orangnya alim. Orangnya memang keturunan bagus-bagus. Keturunannya bagus-bagus, keturunannya baik-baik, semayang tak tinggal kat masjid, semuanya berjemaah, memang bagus-bagus keturunannya. Dan bila Intan berkenalan dengan Syafiq waktu dekat kolej yang sama, waktu tu memang Intan bersyukur sangat-sangat sebab dia berharap satu hari nanti Syafiq akan ambil dia sebagai isteri, dan pada masa yang sama Syafiq akan membimbing dia dan juga emak dia ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik. Tapi cerita tak secantik seperti yang kita harapkan lah selalunya kan. Okey. Jadi sebelum kahwin tu Intan berpesanlah kepada Syafiq supaya apa-apa pun terimalah emak dia seadanya, terimalah keluarga dia seadanya. Dan selepas berkahwin, barulah Syafiq tahu sebenarnya siapa sebenarnya emak Intan. Dan pada waktu tu, waktu diorang tengah berkawan-kawan tu, Intan pernah bercerita dengan Syafiq tentang kalung tu. Jadi Syafiq cadangkan Intan buang kalung tu. Tapi Intan tak nak buang. Sebabnya Intan tak pakai, dia simpan dekat dalam almari. Sebab nanti kalau mak dia tanya, Intan boleh tunjukkan, ni kalungnya. Sebabnya pernah sekali dia tak pakai, atau pernah sekali adik dia buang kalung tu dan mendapat marah mak dia ni sampai mak dia memukul anak dia. Sebab itu Intan tak nak benda yang sama terjadi pada dia. Jadi dia tak buang kalung tu, dia cuma simpan. Apa terjadi dengan adik dia lepas dia buang kalung tu? Mak dia tambah kalung. Besar ni kalung loh. Tak adalah. Mak dia ganti dengan kalung yang lain. Dia kata ini lebih kau kena pakai. Kalau kau tanggal, putus pakai kepala. Kelapa lah. Putus kepala. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Intan pun letakkan rantai tu dekat dalam kalung tu, dekat dalam almari, dan dia pun boleh berkawan dengan Syafiq. Dan sewaktu mula-mula Syafiq nak masuk dalam keluarga tu, sebenarnya mak Intan tak berapa nak seronok. Sebab boleh kata macam ni lah, bila abang dengar cerita tu kan, Syafiq adalah seorang yang solat, yang rajin solat, yang selalu berselawat. Jadi dia ada nur dia sendiri. Dan bila dia berkenalan dengan mak Intan yang memang tak solat, dan lebih kurang yang tak solat dan yang tak mengamalkan ajaran Islam dengan baik, boleh kata panas lah. Panas antara bakal menantu dengan mak mentua. Panas bertentang. Jadi okey, dia dah cerita, akhirnya Syafiq terima Intan seadanya, terima keluarga Intan seadanya, dan diorang pun kahwin. Tak jadi masalah. Sepanjang perkahwinan memang selalu macam ni. Sepanjang perkahwinan memang selalu Syafiq datang dekat rumah Intan. Maksudnya diorang dah duduk rumah lain, tapi memang selalu dia balik rumah Intan kat kampung. Sebabnya atas permintaan emak Intan. Dan setiap kali Syafiq dengan Intan balik, mak dia akan masak. Menjadi kebiasaan mak dia tak akan masak. Yang masak adalah orang gaji. Tapi setiap kali Syafiq balik, mak dia akan turun tangan. Masak sendiri, sendok sendiri. Ya ayam, ya udang, kepala lembu, semualah yang sedap-sedap. Babat, abang suka babat. Jadi itu dimasakkan khas air tangan mak dia. Bila Intan tanya kenapa mak dia rajin-rajin masak, alasannya adalah ini adalah menantu kesayangan, menantu sulung. Tapi sebagai anak memang tahu sebenarnya mak dia buat macam tu adalah untuk menawan hati Syafiq.
supaya Syafiq termasuk dekat dalam dia punya keluarga tu. Pada waktu tu bila mak dia hidangkan makanan, Syafiq tak terfikir benda-benda ni semua. Yang Syafiq terfikir, mak mentua masak mestilah seronok. Tapi disebabkan Intan tahu siapa mak dia, macam-macam helah Intan buat untuk mengelakkan Syafiq makan masakan mak dia. Dia siap telefon awal-awal, telefon lah, beritahu awal-awal jangan makan kat rumah, abang pergi keluar. Tapi dia tak halang, dia kata dia tak adalah cakap mak ada letak benda ni sok bonjot semua ni dalam ni, bahaya ni. Dia tak cakap macam tu, dia tak nak buruk-burukkan mak dia, tapi dia beralasan-alasan lain supaya suami dia Syafiq tak makan dekat rumah tu, tak berpeleseran, tak apa tak melepak-lepak dekat rumah tu sewenang-wenangnya. Okay. Dan mengikut cerita Syafiq dengan Intan, mengikut cerita Syafiq, dia kata waktu dia masuk rumah Intan, dia agak seram. Sebab rumah Intan memang ada benda-benda yang pelik. Contohnya, dekat ujung sudut rumah ada letak makanan yang ditutupkan dengan kain kuning. Lepas tu ada juga dekat sudut-sudut rumah yang digantungkan benda-benda pelik. Jadi Intan dah terangkan siapa mak dia, dan Syafiq pun dah tahu siapa mak mertua dia, jadi tidaklah terkejut. Okey. Itu baru mukadimah, komen panjang lagi abang cerita kan. Kisahnya bermula bila Intan mengandung. Mak dia beranggapan anak dalam kandungan tu adalah waris kepada ilmu yang dia tuntut. Jadi dengan kata lain, dia tak boleh bagi dekat anak, tapi dia boleh bagi ilmu dia pada cucu dia. Pada waktu ni, ilmu Mak Intan ni bukan calang-calang ilmu tau. Senang cerita, kalau dia buat jualan, dia tunjuk lollipop aja, orang beli RM10,000. Contoh macam tu. Tak payah nawar-nawar. Memang apa yang mak dia jual semua jalan, semua laku. Baik susu, baik minuman kesihatan ke apa, mak dia jual memang laku. Keluarga dia memang berduit. Memang ada orang-orang gaji. Ceritanya bermula pada tahun 2010 bila Intan mengandung. Sepanjang Intan mengandung, Intan selalu bermimpi dia menyusukan seorang bayi. Padahal pada waktu tu Intan masih lagi mengandung kecil. Dan kadang-kadang Intan bermimpi dia menyusukan beruk, monyet. Jadi mimpi tu datang banyak kali. Menyebabkan Intan punya keadaan mental tu tak berapa nak sihat. Selalu menangis, selalu ketakutan, selalu risau. Jadi disebabkan tu kerja Intan dekat office selalu terganggu. Macam tu juga dengan Syafiq. Bila tengok Intan bangun pagi dah meronta-ronta macam kerasukan, Syafiq terpaksa cuti. Jadi benda tu menyebabkan keluarga dia orang ni macam kurang harmoni. Dan bila kurang harmoni je, dapatlah telefon daripada mak mentua dia, tanyakan khabar. Lepas tu nawarkan diri, tak apalah kalau macam tu mak datanglah mak. Syafiq memang tak berani nak benarkan mak dia datang, sebab Intan dah beritahu anak dalam kandungan ni memang mak dia nak silap-silap, mak dia nak bela. Sebab dia kata ini adalah warisan ilmu dia. Seram lah. Aduh, janganlah jadi dekat abang belum kahwin lagi, janganlah abang kahwin dengan anak anak ahli sihir macam ni. Seram abang. Okey, sebab kadang-kadang Allah mengujikan, minta jauhkanlah. Na'udzubillah. Okey, kita sambung cerita. Jadi sepanjang mengandung, daripada mengandung kecil sampai mengandung besar, boleh kata tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, mimpi menyusukan beruk, mimpi menyusukan bayi, mimpi jatuh daripada tempat tinggi, macam-macam mimpi masuk rumah kosong, yang menyebabkan Intan selalu rasa risau. Tapi dia tak beritahu mak dia. Bila datang kat mak dia kata, gembira semua, tak ada. Okey. Dan kandungan tu makin hari makin besar, sampailah umur kandungan 9 bulan dan nak bersalin pada waktu tu. Satu malam tu, Intan mimpi dia menyusukan bayi, dan bayi tu perlahan-lahan bertukar jadi beruk, dan perlahan-lahan beruk tu membesar. Dan waktu tu Intan tak boleh buat apa-apa. Intan biarkan dia menyusu dengan Intan. Benda tu lah, menyusu dengan Intan sampai kenyang, barulah benda tu putuskan susu. Lepas tu benda tu lari entah ke mana, dalam hutan ke, dalam mimpi. Bila Intan bangun waktu tu, dia nangis.
Dia kata memang mak dia tak nak lepaskan dia, mak dia tak nak lepaskan baby yang ada dalam perut ni. Dia minta Syafiq buat sesuatu. Dan bila dapat macam tu, Syafiq pun kenalah buat sesuatu. Carilah, kontaklah dengan siapa-siapa yang orang yang faham tentang benda ni kan. Dan akhirnya atas saranan daripada keluarga Syafiq, Syafiq bawa Intan pergi ke Darusshifa dekat negeri Johor. Kalau orang-orang Darusshifa Johor mesti tahu cerita ni. Okay, jadi bila bawa dekat Darusshifa, sepanjang perjalanan nak pergi ke Darusshifa tu, mengikut kata Syafiq, Syafiq bagi dekat Intan tasbih supaya Intan boleh berzikir. Tapi bila Intan dapat tasbih tu, sepanjang perjalanan Intan ambil tasbih tu, dihempaskan dekat dashboard depan. Pang, pang, macam seolah-olah marah. Tapi tak tahu kenapa, bila Syafiq tegur, jangan macam tu, zikir, dia sambung zikir. Dah habis 2-3 butir zikir tu, dia ambil, dia hempas lagi. Dan Syafiq tahu sebenarnya tu bukanlah Intan, tapi benda yang mempengaruhi pemikiran Intan. Pada waktu tu abang, sebab ni bertelefon kan, abang bertelefon buat loudspeaker di antara Intan, abang dan juga Syafiq. Abang tanya dengan Intan, dia ingat tak yang dia hempas-hempas tu? Dia ingat, dia kata dia buat macam tu sebab dia kata macam entahlah, dia pun tak boleh nak explain kenapa dia buat. Dia buat, dia ingat dia buat, dia hempas-hempaskan tasbih tu. Dia macam dia seronok nak tengok suami dia marah. Lepas tu bila suami dia marah, tujuannya adalah untuk mengelak daripada dia terus ke Darusshifa untuk berubat. Hempas-hempas. Dan bila sampai dekat depan pusat Darusshifa dekat negeri Johor tu, jadi tukang perawat tu tak ada. Waktu tu entah waktu rehat ke apa benda, lebih kurang macam tu. Tukang perawat tu tak ada. Jadi diorang terpaksa tunggu dekat dalam kereta. Pada waktu tu Syafiq cakap dia tak berani nak tengok tepat mata kat muka Intan, sebab muka Intan macam nenek tua. Berkerut-kerut muka dia. Intan ni seorang yang cantik, dia kata, tapi muka dia menakutkan bila waktu kat situ. Tapi bertahan je lah. Nak jadi cerita kan, memang cerita Melayu cantiknya. Waktu tu turun hujan. Renyai-renyai hujannya. Memang cantik je cerita ni. Jadi tunggulah dia orang dalam kereta. Selang lebih kurang 15 minit, pusat tu pun buka dan ada ustaz perawat tu pun dah datang. Darusshifa tu datang dan dia orang pun masuk dekat dalam. Oh, bukan pusat rawatan. Ustaz tu memang bekerja dekat pusat rawatan. Tapi pada hari tu diorang pergi ke rumah ustaz tu sebab pusat rawatan tutup. Jadi bila masuk rumah, diorang lelaki bini ni pun, Syafiq dan juga Intan ni dibawa, dilayan oleh ustaz dan juga isteri dia. Dan bila Intan masuk aja, isteri si ustaz ni dah tahu dah, mesti ada yang tak kena, tengok daripada muka pun dah tahu, sebab isteri ustaz kan orang-orang alim. Isteri dia terus pergi ke dapur bawa besen besar. Macam dah tahu-tahu je ada benda-benda yang pelik berlaku. Jadi Intan pun didudukkan. Waktu tu bila Intan didudukkan, muka dia daripada tadi muka orang tua berubah jadi muka orang nak menangis. Macam marah tapi menangis, nak menangis. Huru-hara tengok muka dia. Ustaz tu pun teruskanlah baca bacaan lah. Terus baca bacaan. Habis je ustaz bacaan tu, dia peganglah kepala Intan waktu tu. Habis je bacaan, Intan turun meraung, menjerit yang kuat gila. Sampai waktu tu Syafiq yang ada dekat sebelah Intan tengah pegang Intan, dia rasa macam nak tutup je macam ni. Dia kata kuat gila menjeritnya. Macam tu kan. Lebih kurang kan. Menjerit kuat gila. Padahal waktu tu dia tengah mengandung 9 bulan, dia boleh menjerit kuat macam tu. Ustaz tu terus je bacaan, tiba-tiba muntah Intan. Intan muntah. Padahal mengikut kata Intan pada waktu tu, seharian dia tak makan. Daripada semalam, dia kata malam tu dia tak makan langsung. Dia kata dia tak ada selera. Tak ada selera, malam tu mimpi, malam sebelum tu mimpi, memang tak ada selera, tertutup habis. Tapi dia tak tahu kenapa dia boleh muntah, dan muntah dia tu memenuhi setengah daripada besen. Dan kebanyakan muntah tu memang pelik muntahnya, dia kata. Bercampur lendir, bercampur apa semualah. Waktu tu Syafiq pun naik takut, sebab inilah pertama kali dia tengok Intan berperangai pelik macam ni, dengan muntah macam ni punya banyak. Tapi ustaz tu terus juga bacaan, terus bacaan, dan akhirnya muntah semua, habis setengah besen muntah tu. Dan barulah Intan tersandar, dan Intan pun mulalah
kepenatan. Dia seolah-olah penat sangat, dia kata. Ustaz tu cakap, simple je ustaz tu kata. Berdasarkan interaksi pengalaman, dia kata, ustaz tu kata, ini adalah keturunan daripada keluarga dia. Dan bukan senang nak dibuang kalau benda daripada keluarga. Kalau benda daripada luar, senang halau. Ini dah dibuat perjanjian. Memang susah nak dibuang. Dan benda tu akan menempel dekat Intan selagi mana mak Intan tak putuskan hubungan dengan benda alam sebelah. Okey. Jadi dah sudah tu, si Syafiq pun, ustaz tu pun arahkanlah, minta Syafiq buangkan muntah tu dekat longkang luar kat depan. Sebab dekat depan kan tengah hujan. Jadi bila tuang longkang tu, tuang muntah tu dekat dalam longkang, jadi air akan berarus. Berarus nanti tak adalah bau sangat kan, tak teruklah sangat. Syafiq pun bawa lah muntah tu pergi keluar. Bila sampai dekat luar, dia tuang kalau muntah tu. Banyak dia kata. Setengah besen, korang bayangkanlah. Abang pun tak tahu, besen besar, dia tunjuk besen tu macam hampir satu pemeluk lah. Besar besen tu, setengah daripada tu adalah muntah Intan. Dan bila dah buang semua, terdiam Syafiq. Dia istighfar banyak-banyak. Dia kata macam ujian lah. Ujian untuk bini dia yang tengah mengandung kan. Okey. Dah sudah tu, Syafiq pun nak masuklah dalam, tutuplah pintu gate nak masuk ke dalam. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang dekat depan gate. Bila dia pandang, korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak seorang nenek tua tengah ambil tempurung kelapa, senduk semula, muntah yang Syafiq buang masuk dekat dalam bekas dia, macam dia kata macam bekas jerami macam tu. Bekas mengkuang, bukan jerami lah, bekas daripada tikar mengkuang. Dia ambil apa macam kata tadi, tempurung dia senduk masuk. Lepas tu Syafiq terdiam, ini orang ke bukan orang? Tapi bila dah lama-lama tenung, nenek tu pandang muka Syafiq, waktu tu meramang bulu roma, dia kata. Terus dia masuk dalam rumah. Dia beritahu dekat ustaz. Apa dia ceritakan? Waktu ustaz tu cakap itu adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang ada dekat Intan. Bukan semua, salah satu. Gila Jadi masuklah Intan dekat dalam masuklah Intan. Jadi bila dah masuk dalam rumah, dia tengok Intan pun dah okey, dah apa semua. Jadi si ustaz tadi bagi dekat Intan dan juga Syafiq amalan-amalan yang perlu diamalkan untuk menghindarkan daripada benda tu menempel pada Intan. Dan tak lama selepas tu, Intan pun melahirkan anak, dan lahirkan anaknya sihat, anaknya bagus. Sekarang ni anaknya pun dah lebih daripada umur 10 tahun, dah 11 tahun macam tu anak dia, dah besar. Abang tengok gambar pun dah besar anak dia. Tapi masih lagi mengikut kata Intan dan juga Syafiq, benda-benda tu masih lagi ada dekat dalam rumah dia, walaupun dia orang suami isteri memang kaki mengaji, dan Intan pun dah pakai tudung labuh semua, memang dah Islamik keluarga tu, cumanya tetap benda tu masih ada lagi. Apa yang terjadi dekat mak Intan? Masih lagi giat lagi mengamalkan ilmu tu. Dan bila Intan cakap dengan mak dia supaya putuskan benda-benda ni, pernah juga bergaduh lah dengan mak dia supaya putuskan, sebab Intan penat. Dia kata beruk datang rumah, orang tua datang rumah, tak pernah menyemput. Dia duduk datang perasan-perasan macam tetamu. Jadi penatlah kan Intan. Setiap kali masuk rumah terkejut, apa hal pula ada beruk. Jadi penat, jadi bergaduh lah dengan mak ni. Mak boleh tak putuskan hubungan dengan beruk-beruk mak ni, kata. Tapi apa yang Intan dapat? Cacian dan makian. Mak dia akan cakap, dengan cara inilah aku bela korang selepas bapa aku mati, kata. Inilah caranya, kata. Sampai hati aku boleh cakap ini adalah benda-benda yang berdosa. Mak Intan marah Intan. Bila macam tu nak buat macam mana kan? Susahlah. Jadi susahlah. Dan sebab itu abang tak beritahu nama tempat, abang tak beritahu siapa nama sebenar, sebab abang nak jaga keselamatan abang juga. Takut benda orang-orang macam ni bukan percaya. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki, namanya nama lain lah. Dia minta tukar nama lain, iaitu abang gunakan nama Muzaffar. Ada juga abang dapat komen kenapa ni, adalah komen tu berbunyi macam ni. Kebanyakan orang
minta abang gunakan nama samaran sebab diorang kata ini adalah cerita palsu, cerita yang ditambah-tambah. Abang pula beranggapan tujuan mereka semua ni minta abang gunakan nama samaran sebab benda ni kan berkaitan dengan aib, berkaitan takut terjadi fitnah kan. Jadi kita gunakan nama samaran supaya untuk mengelakkan daripada aib-aib keluarga ataupun aib-aib sesetengah tempat terbuka. Itulah, kita berlapang dada je lah ya. Okey. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2017 oleh seorang budak Kowe, ceritakan ke abang melalui WhatsApp voice. Dia cerita ke abang 2017 dia bertugas sebagai seorang ahli Kowe. Sampai sekarang pun dia masih lagi bertugas sebagai ahli Kowe. Sempat juga minta promote ke abang, abang nak beli Kowe bolehlah kontak-kontak dia. Tapi abang dah beli dah penapis udara dengan penapis air Kowe yang banyak kau. Jadi 2017 dia ditugaskan untuk membersihkan satu mesin air dekat satu kilang minyak wangi. Dan minyak wangi ni pada satu masa dulu sangat famous satu Malaysia. Boleh kata semua orang pakai minyak wangi ni. Tapi sejak akhir-akhir ni, walaupun minyak wangi masih ada, tapi dah tak ramai yang pakai. Atas sebab-sebab itu, kilang ataupun tempat untuk menyimpan minyak wangi tu dah tak ada pekerja. Kebanyakan pekerja telah dibuang, diberhentikan. Jadi pada waktu Muzaffar datang ke kilang itu, yang ada pekerjanya hanya seorang perempuan. Namanya adalah Kak Aini. Kak Aini lah yang jaga kilang tu. Kilang tu komen besar lagi, kilang minyak wangi tu komen besar lagi. Pekerjanya hanya seorang. Dan seorang tu pula duduk nun kat depan sekali. Okey, bila Muzaffar datang, dia cakap, boleh tak Kak saya nak bersihkan mesin air? Akak tu cakap macam ni je. Mesin air semuanya ada kat belakang. Ada 2 mesin air yang ada kat belakang. Cuma akak nak beritahu hati-hati sebab kat sini tak ada orang. Jadi kau faham-faham je lah. Tapi bila Muzaffar dengar macam tu, dia kata dia dah faham sebab dia kata pekerja Kowe memang dah tahu. Ini antara benda-benda yang dia akan alami kan. Abang dah cerita 2-3 cerita daripada budak Kowe. Baguslah budak Kowe suka kongsi cerita dengan abang. Apa seronok. Macam pengalaman kita dengar. Okay. Jadi Muzaffar pun pergilah ke belakang kilang tu, dia pun carilah mesin air. Rupanya satu mesin air terletak dekat dalam dekat laluan, dan laluan tu agak gelap. Tak adalah gelap sangat. Dia kata bila buka lampu, laluan tu terang lah, dan dia terletak dekat hujung laluan. Sepanjang laluan tu dia ada banyak pintu-pintu bilik, ada pintu-pintu, dan pintu-pintu tu dalamnya adalah diletakkan stok-stok minyak wangi yang tak terjual. Jadi Muzaffar pun pergilah kat belakang, dia pun betul-betulkan mesin air. Dan waktu dia betulkan mesin air, tiba-tiba salah satu pintu yang ada dekat belakang dia terbuka. Slow je. Macam tu. Terbuka slow-slow. Dan waktu tu Muzaffar cakap memang tak ada udara dekat kawasan tu. Kawasan tu memang terang, boleh kata terang, tapi memang tak ada udara. Tingkap semua tak terbuka. Bila dah macam tu, Muzaffar kata, okey, dia dah biasa kan, dia kata dia dah biasa. Dia pergi dekat pintu tu, memang pintu tu terbuka. Dia pun tutup pintu tu. Dia tutup pintu tu. Bila tutup pintu tu, Muzaffar cakap macam ni, aku tengah kerja, aku harap kau tak ganggu aku. Kau dekat alam kau, aku dekat alam aku. Jadi kita hormati satu sama lain. Itulah petua yang Muzaffar amalkan. Dan bila dia buat macam tu, memang tak ada lagi bunyi pintu terbuka. Dia pun bolehlah terus bersih-bersihkan. Tapi memang dia rasa dekat belakang dia ada 3-4 orang. Dia macam dia boleh rasa benda-benda Allah tu ada dekat belakang dia. Tapi dia buat bodoh je, dia betulkan, bersihkan. Habis dia bersihkan, dia pun pergi ke depan balik. Dia cakap ke akak tu, Kak, tadi pintu terbuka Kak, dia kata, dan saya rasa macam kat belakang saya ada orang, kata. Akak tu kata memang itulah. Sebenarnya sepanjang dah tak ada pekerja ni, akak tu tak berani pergi ke belakang. Tapi Muzaffar tetap juga kena bersihkan mesin penapis air sebab itu adalah sebahagian daripada kerja dia. Memang dia kena buat. Jadi nak tak nak, walaupun ada orang ke tak ada orang, tetap juga dia kena bersihkan. Okey, dia pun balik. Selang 2 bulan pada tahun yang sama, 2017,
Muzaffar kena datang balik kilang tu, bersihkan lagi sekali mesin air. Walaupun mesin tu tak digunakan, tak ada pekerja, tapi tetap juga dia kena bersihkan mengikut skedul dia, mengikut aturan dia. Jadi kali ni gangguannya lain sikit. Bila Muzaffar pergi ke mesin air tu, sampai dekat mesin air, dia rasa dekat keliling dia, dia seolah-olah ada orang teman, dan orang tu berbau hamis, berbau macam bau hapak-hapak busuk. Kadang-kadang benda tu ada dekat kanan dia, kadang-kadang benda tu bau hapak tu ada kat kiri dia, kadang-kadang benda hapak tu ada kat depan dia. Macam tu dia boleh rasa benda alah tu, dia boleh berdasarkan bau. Dia buat bodoh je lah, dia buat bodoh, tapi benda tu jadi marah sebab waktu dia nak bersihkan tu macam-macam dia kata berlaku. Dia nak filter air tu, dia kata dia nak masukkan dekat dalam tempat air tu, tiba filter tu tergerak jauh. Di situlah dia punya gangguan-gangguan macam tu. Dan akhirnya bila dah banyak kali gangguan, dia marahlah juga. Dia kata, boleh tak jangan kacau dia, dia ada kat sini, jangan kacau dia, nak buat kerja kau hempuk kau kan. Agaknya macam tu lah kan, dia marah sangat kan. Tapi dia kata lepas dia berkasar macam tu, tak ada lagi gangguan, dan dia pun boleh buat kerja sampailah habis. Lepas tu dia pergilah dekat depan, dekat Kak Aimi tu. Lepas tu dia tanyalah kakak Aimi, kenapalah tak ada pekerja, kenapa kakak Aimi tu tak nak berhenti. Lepas tu kakak tu beritahu dia kesian dengan bos, dia lah jaga tempat ni, dia adalah pekerja yang pertama dan dia juga pekerja yang terakhir yang tinggal kat situ. Dan dia tak tahulah kenapa dekat gudang belakang tu, kilang belakang tu memang menyeramkan. Dan dia kalau datang kerja, dia hanya duduk kat depan. Kalau rehat, dia pergi beli makan, duduk je kat depan, dia tak berani pergi belakang. Dan mengikut kata Muzaffar, itulah kali terakhir dia pergi servis dekat kawasan tu. Sebab lepas tu dia berpindah negeri, dia berpindah ke negeri lain dan masih lagi bekerja sebagai kowe sampailah sekarang. Cumanya dia dah beralih ke negeri lain, yang tadi dekat Shah Alam kan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai akhir. Abang harap cerita ni ada pengajaran untuk kita semua. Kalaulah abang berdoa sangat-sangat, abang ni kan bujang lagi kan, satu hari nanti mungkinlah abang kahwin kan. Abang berharap keluarga yang abang kahwin ni tidak adalah membela-membela saka ke semua. Abang tak naklah anak-anak cucu abang terkait dengan benda macam ni kan. Kalau dah ditakdirkan tak boleh nak cakap apa, tapi kalau boleh abang selidik dululah sebelum apa-apa. Abang bawa bakal bini abang ni pergi Darushifa dulu, suruh ustaz tu sembuh-sembuh dulu, mana tahu kan kalau ada apa-apa dia menjerit, tak jadi kahwin lah, dia menjerit dia macamnya ni. Taklah, itu gurau-gurau je. Sebenarnya Allah dah takdirkan Syafiq berkahwin dengan Intan sebab Syafiq memang perangai dia bagus kan, baik kan, jadi dia bolehlah membimbing Intan. Jadi cerita yang kedua adalah pengalaman abang suka dengar daripada pengalaman budak kuku, pengalaman budak kowe, sebab dia orang pergi ke banyak tempat. Jadi tempat-tempat tu kadang-kadang misteri. Abang harap cerita kali ini akan memberi pengajaran kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.